Dia orang buka je pintu toilet tu, kerok. Tak ada orang ambil dalam tu. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Harith Sam Simon #Hari Semalam. Hari yang korang tunggu-tunggu pun tiba, Khamis. Terima kasih sebab korang dah klik ke video ni. Petang ni aku nak cerita lagi. Yelah, sementara nak tunggu berbuka ni, aku nak cerita lagi pasal pengalaman-pengalaman horror, kisah-kisah seram yang dialami oleh artis-artis pula. Diorang ceritakan pengalaman seram ni bukanlah dekat aku directly, personally, tak. Cerita ni yang diorang pernah ceritakan di interview-interview diorang, sama ada dekat talk show ke ataupun dekat yang diorang ceritakan dalam rancangan ke. So inilah yang aku nak cerita balik ni. Tanpa membuang masa, Kang lama sangat intro, tahu-tahu dah buka je. Jom kita mulakan pengalaman-pengalaman seram artis di Malaysia dan Indonesia. Kita mulakan dengan pengalaman seram yang dialami oleh Amy Mastura. Sebelum dia ni bergelar artis, penyanyi, pelakon, model, dia adalah seorang pramugari di salah sebuah syarikat penerbangan terkenal di Malaysia. Dia mulakan karier dia sebagai pramugari ni lebih kurang tahun 90-an lah, awal 90-an. So, sebagai pramugari, mestilah dia akan dapat hotel untuk dia stay, untuk dia tinggal satu malam dekat negara yang dia kena tinggal tu. Pramugari ni akan dapat seorang satu bilik. Kejadian ni Amy Mastura ceritakan berlaku di salah sebuah hotel di Taipei. So, Kak Amy ni pun dengan kawan-kawan dia dapat bilik seorang satu. Tapi dia boleh pilih sama ada nak duduk dengan kawan ke, nak duduk seorang ke. Amy Mastura memilih untuk duduk berseorangan. Hotel yang dia pergi ni bukanlah hotel yang lama, hotel buruk ke apa, tak, hotel mewah. Nampak macam cantik je hotel tu. Macam hotel biasa. Sesampainya Amy Mastura dengan kawan-kawan dia kat hotel tu, Amy Mastura pun pergilah check in, pergilah masuk bilik. So dia naik bilik. Okey, jalan mulu macam biasa. Okey, bila dah sampai dekat bilik masing-masing, okey, bye-bye, kita jumpa besok, kata dia. Dia pun masuk bilik. Dalam bilik tu, biasalah bila kita dah sampai bilik nak menginap satu malam, kita akan set barang kita kat mana. Lepas tu dia rehat-rehat, nak salin baju, nak mandi apa semua kan. Sepanjang dia buat kerja tu, masa dia bila dia tengah leka je, dia dapat rasakan bilik tu rasa macam penuh, rasa macam ramai orang, macam ada orang tengah parti. Padahal dia seorang je ni. Tapi bila dia tersadar, apa yang bising-bising tu? Tak ada. Suara tu tak ada, suara ataupun suasana tu tak ada. So Amy pun dia buat tak tahu je, dia buka TV supaya dia tak nak terganggu dengan suasana yang kejap meriah, kejap tak tu. So dia buka TV. Lepas dia buka TV tu, dia mandi, dia masuk bilik air. Sebabkan dia duduk seorang, dia buka lah pintu bilik air sambil dia tengah mandi, duduk baring-baring dekat bathtub tu. Tengah-tengah dia baring dekat bathtub tu, tiba-tiba suara TV tu kuat dengan sendirinya. Dia terkejut bila dia tersedar, siapa kuatkan TV tu? Senyap. Volume tu down balik. Keadaan tu berulang 2-3 kali. Jadinya Kak Amy ni macam, dia dah mula dah rasa semacam. Tapi kena buat tak tahulah, sebab dia sendiri punya keputusan untuk duduk seorang. Lepas dia settle mandi, dia pun nak rebah atas katil lah, nak berehat, nak tidur. Disebabkan dia dah mula rasa lain macam, dia buka semua lampu yang dalam bilik tu dengan TV sekali, supaya tak sunyi, supaya meriah lah kan. Biasalah kita pun kalau tidur hotel macam tu lah. Rebahlah Kak Amy ni atas katil untuk berehat, nak tidur. Dalam keadaan mamai nak tidur, antara tidur ke tidak tu, dia nampak dengan jelas dalam bilik dia ada seorang budak berusia 5-6 tahun yang hanya pakai seluar pendek je, merangkak dalam bilik dia, dekat lantai bilik dia. Pergerakan dia sangat laju, laju. Katil hotel tu king size tau. So Kak Amy ni tidur dekat ujung katil, macam ujung-ujung katil. So bila dia tidur tu, dia nampak budak tu dalam bilik tu. Tak sempat dia nak fikir, budak tu masuk bawah katil. Dan dia nampak jelas kat tangan budak tu ada plastik putih. Budak tu masuk bawah katil, lepas tu dia terus naik kat tempat lain. Dia terus naik ke atas katil. Amy ni tak sempat fikir, dia nampak budak tu pula tengah merangkak, laju, datang ke arah dia, dia serkupkan plastik putih tu dekat muka Amy. Refleks terkejut lah Amy, so macam, apa ni? Macam tu. Lepas tu dia tersadar. Rupanya dia tengah mimpi. Dia pun pelik. Bila masa aku tidur? Rasanya aku belum terlelap lagi. Tapi antara fikir, betulkah aku tidur ni? Dia lega lah sebab benda tu mimpi. Dia tengok keadaan sekeliling bilik dia dekat atas katil dia. Budak tu tak ada. Tapi, plastik putih tu ada atas katil. So, dia macam percaya tak percaya. Macam, oh my god. Kak Amy hanya terdiam. Dia tengok je plastik tu. Dia macam tak tahu nak buat apa dengan plastik tu. Dalam keadaan takut, dia cuba tiup. Plastik tu bagi jatuh daripada katil. Bila jatuh je plastik tu kat katil, dia pun selubung, dia baca apa yang patut.
Sampailah dia terlelap. Esoknya Amy Mastura bangun awal, bersiap awal dan nak keluar daripada bilik tu awal-awal. Dia tak nak duduk dalam bilik tu lama lah. Tengah-tengah dia bersiap tu pun dia duk fikir lagi apa yang berlaku semalam. Betul ke dia dah betul-betul terlelap semalam masa budak tu datang ke arah dia? Plastik putih tu mana datang? Tapi tak apa, Amy tinggalkan semua persoalan tu dalam bilik. So dia bersiap, dia turun. Dia ingatkan dia paling awal. Yang rupanya member dia bilik sebelah berdua dah turun dulu dah. So dia pun turun, dia jumpa, awalnya korang siap, kata dia. Diorang pun cerita semalam diorang kena kacau. Member dia bilik sebelah berdua, dua-dua nampak ada sepasang pengantin tengah menari dekat depan katil. Macam katil kan, lepas tu TV kan. Ni dekat lorong tu ada pasangan pengantin menari. Dua-dua nampak, dua-dua keras. Bila nampak tu dua-dua keras. Macam apa benda ni? Tu yang diorang belah awal tu, cabut awal sebab tak nak duduk dalam bilik tu lama. Selepas kejadian tu, Amy dengan kawan-kawan dia buat flight macam biasa. Selepas beberapa tahun, Amy dapat berita satu kejadian kematian yang berlaku dekat hotel yang dia pernah duduk tu. Punca kematian dia kau tahu apa? Mati lemas dalam bilik. Terus Amy teringat macam, uish, mungkin budak tu dapat mangsa dia. Nasib baik bukan Amy Mastura. Jun 2020, Raisa ada buat satu thread dekat Twitter tentang pengalaman seram yang dia alami. Katanya itu adalah satu-satunya pengalaman seram sepanjang dia buat performance persembahan di luar Jakarta. Kira macam manggung luar kota. So cerita dia satu hari ni dia dapat job untuk buat performance dekat luar kota, luar Jakarta, kota ataupun negeri mana dia tak sebut pula dalam tu. Betul lah dia orang daripada Jakarta menuju ke kota tu. Pada mulanya dia orang team ni plan untuk jalan-jalan cari makan dekat kota tu. Tapi plan tu terbatal sebab Raisa dengan team dia bila sampai je dekat kota tu, dia orang dapat rasakan hawa kota tu lain macam. Unexplainable, tapi bila dia orang sampai je dia orang rasa macam lain macam lah kota ni atau daerah ni. Rasa macam seram-seram sejuk bila masuk ke kawasan tu. So diorang pun terus pergi hotel. Sesampainya kat hotel tu, Raisa perhatikan keadaan bentuk hotel tu. Hotel tu sejenis hotel yang kuno, hotel tua. Raisa pelik sebab hotel ni tengah-tengah bandar betul. Tapi dia punya hiasan, dia punya reka bentuk cukup tua, macam hotel zaman-zaman dulu sangat. Bila Raisa masuk lobi, hawa dia yang dalam kereta, hawa seram sejuk tu masih ikut dia sampai ke dalam lobi. Dia dapat rasa lagi hawa tu. Masa ketua kumpulan tu buat check-in, urusan check-in, nak ambil kunci, nak bagi-bagi bilik, Raisa ni, seorang-seorang dia macam duduk kat situ seorang-seorang. Dia dapat rasakan ada sesuatu yang suruh dia tengok dan pergi ke satu tempat tu. Dia macam ada keinginan yang nak tahu, tengok tempat tu dan pergi ke tempat tu. Raisa cuba lawan. Raisa macam, ni perasaan aku saja ke macam mana ni? Dia terdiam je, dia macam termenung je. Sampailah urusan check-in tu selesai, salah seorang tim tu terpaksa sampai kena tepuk dia. Ya, jom dah siap ni, jom masuk hotel, masuk bilik. So Raisa pun tersadar dan ikutlah diorang ni masuk ke bilik. Berjalanlah Raisa menuju ke bilik dia. Daripada lift nak pergi bilik dia tu, koridor tu pun satu hal juga. Dahlah pencahayaan dia macam suram-suram seram-seram. Hawa yang dia dapat rasa daripada dalam kereta masih ada mengikut dia. Hawa tu lagi kena dengan suasana koridor tu. Yang bestnya pula, bilik si Raisa ni hujung sekali, kat hujung koridor betul. Depan bilik dia, bertentangan dengan bilik dia adalah bilik Marco dengan Baim. Dua-dua ni pun kira tim Raisa jugalah. Disebabkan dari tadi Raisa rasa tak sedap hati, Raisa minta Marco dengan Baim tu supaya jangan tutup pintu. Sebab nanti apa-apa hal jadi kat Raisa, bolehlah diorang tolong. Disebabkan malam tu diorang ada rehearsal, so Raisa decide untuk tidur sekejap lah, nap siang tu. Mula-mulanya tak dapat nak tidur, tapi itulah golek, try juga paksa diri untuk tidur. Akhirnya dia dapat lelap juga. Raisa terbangun dan nak dekat call time, lagi setengah jam. So dia pun bangun, dia pergi menuju ke bilik Baim dengan Marco tu. Bilik diorang tu kan kat depan dia je, tapi dia nak pergi ke bilik tu rasa macam jauh gila, macam tak sampai-sampai. Depan je ni bertentangan betul. Tapi dia punya rasa jauh tu macam bila nak sampai ni, mana bilik diorang ni. Dan masa dalam perjalanan tu, Raisa tertarik untuk ke toilet. So Raisa pun toleh ke toilet, dia masuk bilik air dulu. Okeylah, dia basuh muka dulu apa semua.
Yelah, sebab lepas ni nak gerak pergi rehearsal apa semua kan. Dalam toilet, hawa seram sejuk yang Raisa rasa daripada dalam kereta tadi tu, yang membawa ke lobi, membawa ke koridor, kali ni rasa tu jadi 3 kali ganda. Dia macam lebih kuat daripada yang tadi. Dia rasa lagi seram dalam bilik air tu. Raisa cuba buat tak tahu, dia pun basuh muka apa semua, macam buah gigi apa semua kan. Masa dia tengah berdiri depan sinki, dia dapat rasakan hembusan angin macam orang tiup dekat bawah sinki tu, kena kat kaki dia. Dia macam Raisa terkejut, dia pun tengok bawah sinki. Bawah sinki tu tak ada apa-apa ruang angin, tak ada ventilasi udara langsung. Literally memang hanya kabinet sinki je. Bila Raisa tengok, dia terus meremang bulu roma dia terus menjerit kuat-kuat. Membuatkan Marco dengan Boim tadi tu berlari ke bilik dia. Bukan setakat yang bilik depan dia, bilik yang jauh sikit daripada dia pun dengar dia menjerit. Kuat tak kuat. Kelang kabut lah tim dia sebab Raisa tiba-tiba menjerit takut jadi apa-apa kan. Dengan rasa ketakutan menangis-nangis, Raisa ceritakan apa yang dia baru saja alami. Yang rupanya tim-tim lain pun, ahli-ahli lain pun rasakan benda yang sama bila diorang sampai ke hotel tu dan masuk ke bilik tu. Cuma Raisa je lah ni yang kena kacau. Diorang pun bersiap-siap packing-packing pergi rehearsal dan terus check out daripada hotel tu. Malam tu diorang cari hotel lain. Memang tidaklah nak menginap malam tu dekat hotel tu. Kalau kita tengok perwatakan Sharifah Sakinah ni, kita tahu dia ni jenis orang yang gila-gila, yang kasar, yang pemberani. Yes, dia ni memang daripada kecil pemberani dan tak percaya dengan cerita-cerita hantu, cerita-cerita setan ke apa. Dia tak pernah percaya. Tapi segalanya berubah bila dia masuk PLKN. Masa mula-mula dia masuk PLKN, okey je, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Dalam bulan pertama, kecoh dalam camp dia tu, ada penampakan lelaki botak dalam bilik air pelatih perempuan. Dia bukannya di sekeliling tau, tak. Dia dalam bilik air. Kecoh lah cerita tu di kalangan budak-budak pelatih-pelatih perempuan dalam tu. Tapi sebagai orang yang tak percaya, Sakinah memang tak percayalah. Mungkin dia cakap macam, alah, tanta tu tak ada lelaki yang pervert kan, nak mengintai perempuan mandi. Tapi masalahnya, penampakan tu dalam bilik air, bukan dekat keliling. Dalam kecoh-kecoh cerita tu, belum habis lagi cerita tu, beberapa minggu lepas tu, ada budak perempuan yang kena rasuk. Pada mulanya dia kena rasuk ni, mula dia menangis, dia mengeram seorang-seorang. Tiba-tiba dia mengamuk. Bersepah lagi budak perempuan dalam camp tu, dalam dom tu. Sakinah, orang yang pemberani, dia stay dalam dom tu. Dia dengan jurulatih perempuan jaga budak tu, sementara yang lain ni keluar pergi panggil ustaz. Budak perempuan yang kena rasuk ni kecil comel je, tapi dia boleh terbalikkan almari besi yang ada dalam dom tu. Almari besi asrama, dia boleh terbalikkan. Tengah budak-budak tu mengamuk, ustaz pun datang. Ni Sakinah masih ada dalam dom ni. Sakinah tengok apa yang jadi. So ustaz tu pun datang, baca dan suruh macam apa yang ada dalam badan budak tu keluar, jangan kacau. Budak tu dengan suara yang lain cakap, balas balik apa yang ustaz tu cakap, korang yang kacau tempat aku. Ustaz tu pun gigih lah usaha supaya sedarkan balik budak tu. Setelah hampir sejam, budak tu dapat dipulihkan. Dan segala kejadian yang Sakinah tengok masa tu adalah nyata. Dia beritahu dekat kawan-kawan dia, this is real man. Ini kejadian betul. So kawan-kawan dia yang tahu dia ni pemberani tu macam, wow, Sakinah cakap yang benda ni real. It's amazing. Sejak daripada tu, mungkin sebab bila dia dah percaya dengan benda-benda tu, dia selalu diganggu. Ada sekali tu dia cerita, dia lepas mandi, dia masuk dom, ada orang panggil nama dia. Pagi-pagi dia tengah bersiap, tiba-tiba ada kelibat lalu belakang dia. Dia ingatkan kawan-kawan dia lah yang lalu belakang dia kat katil dia kan. So bila dia toleh, tak ada. Katil dia kat tengah-tengah ni. Kalau ada orang lalu belakang kita toleh mesti ada kan. Ni tak ada. Dan ada kawan dia cerita, satu malam ni, dia terjaga dan dia nampak ada seorang budak. Ni budak, bukan bayi-bayi dia orang. Budak, perempuan yang duduk dekat atas katil paling hujung. Dia bukan panjang kan katil dom. Di ujung sekali. Pak, duduk kat situ. Pelakon cantik dari Indonesia ni plan untuk bercuti dengan kawan-kawan dia. Dia nak pergi bercuti dekat Jepun. So dia orang plan lah nak pergi Jepun tu, nak pergi Tokyo dengan Osaka katanya. Plan. Dia orang dapat tiket pukul 12.30 malam, midnight flight. Tapi tak apalah, Chelsea dengan kawan-kawan ni pun terima je lah. So, Chelsea naik ke flight tu. Dia duduk dekat business class. Tapi dia terpisah-pisah dengan kawan-kawan dia. Dia tak dapat duduk sekali. Chelsea dapat seat paling tepi. Tepi tingkap lah. Tingkap tu belah kanan.
Sebelah dia ada 2 orang sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri ni adalah staf kaki tangan dekat syarikat penerbangan tu yang dia naik ni. Sebabnya Chelsea dengar perbualan antara 2 orang ni dengan pramugari yang ada masa tu. So pramugari ni duk panggil dia kapten. So macam okay, dia ni kapten lah kot. Mungkin kapten ni nak pergi bercuti ke. Masa nak take off, Chelsea tengah sibuk tengok pemandangan luar kan, tengah sedap tengok nak take off ni. Tiba-tiba Chelsea dikejutkan dengan suara lelaki tu. Dia macam separa menjerit dalam keadaan gelap tu kan. Dia macam separa menjerit, mbak macam tu. So Chelsea pun macam tersentak lah. Lepas dia cakap macam tu, dia panggil orang tu. Dia bercakap dengan bini dia, kenapa pramugari tu berlari? Ada apa jadi dekat kokpit, kata dia. Bini dia balas, siapa yang lari, kata bini dia. Chelsea pun tak nampak ada orang berlari dekat lorong, dekat aisle tengah-tengah tu. Tak nampak pun ada orang lari. Kapten tu pun, lelaki tu pun macam terfikir, macam bingung kejap. Dia macam tak apalah, biarkan lah, mungkin perasaan dia je katnya. Dia pun buat tak tahu je dan menikmati penerbangan tengah malam tu. 30 minit lepas take off, Chelsea ni perlu ke toilet. So dia pun bangunlah pergi ke toilet. Toilet tu belakang dia je, seat dia ni belakang tu toilet, dekat je. Sampai toilet, rupanya ada orang dekat dalam. So dia pun tunggulah kejap. Lelaki tadi, kapten tu pun bangun juga nak pergi toilet. Chelsea tunggu, dia pun tunggu. Tapi dia kan kapten. Sementara dia tunggu ni, dia tanya pramugari 2 orang yang jaga dekat business class tu, mbak, tadi kenapa ada pramugari berlari masa tengah take off? Apa jadi kat kokpit? Pramugari tu reply, pramugari mana? Kapten tu jawab balik, ada tadi. Pramugari tu pakai uniform lama daripada syarikat tu. Maknanya uniform pramugari yang lama. Mana ada Cap? Kata pramugari seorang ni, A lah kita panggil So yang A ni cakap, mana ada Cap? Kita orang semua pakai macam ni lah uniform kita sekarang. Mana ada lagi dah yang pakai uniform lama tu? Kapten tu tanya Chelsea, tadi awak nampak tak ada pramugari berlari masa take off? Tak ada. Chelsea cakap tak ada. Pramugari B pula tiba-tiba cakap, Cap, saya pun ada dengar juga cerita pasal pramugari pakai uniform lama ni. Sudah. Pramugari A terus potong. Dah tak payahlah cerita pasal ni. Dah lah ni flight tengah malam. So kita buat tak tahu je lah. Diam-diam je lah, kata dia. Perbualan tu pun habis kat situ je. Chelsea masuk toilet, lepas tu duduk balik kat tempat dia. Yang kapten tu pun sama. Masuk toilet, duduk balik tempat dia. Disebabkan dalam tu sejuk sangat, pukul 3 pagi lebih kurang, Chelsea lagi sekali nak terkench. Dalam keadaan suasana yang remang-remang, macam gelap-gelap sikit kan, suam-suam sikit kan. Masa Chelsea bangun, dia nampak seorang pramugari jalan dekat lorong tu daripada depan, dia jalan. Masa dia bangun, dia nampak pramugari tu berjalan tak tengok kiri kanan, dia tegak. So Chelsea pun bangun, lepas dia pun ikut pramugari tu untuk pergi toilet. Dia keluar, dia ikut belakang lah. Pramugari tu masuk toilet. Dia masuk toilet. So Chelsea tu fikir macam, lah dia tak nampak ke aku nak pergi toilet ni? Sebab biasalah servis untuk dalam terbang kan kena utamakan penumpang dulu, pelanggan dulu. Tapi tak apalah, Chelsea cakap dia tak tahan sangat tu. Dia pun berdirilah depan toilet yang sama. Dia duduk, dia tunggu pramugari tu untuk dia guna pula lepas tu. Tengah-tengah Chelsea ni menunggu, 2 orang pramugari tu datang kat dia. Tunggu toilet ke kak? Kata dia. Tadi ada pramugari masuk. Pramugari? Kata 2 orang ni. Tadi baru je masuk. So dia cakap, rasanya kita 2 orang je yang jaga dekat business class ni. Mana ada pramugari lain? Ada kak? Kata dia. Uniform dia baju putih, kain oren. So dua-dua ni macam, mana ada pakai uniform tu pramugari kat sini? Itu uniform lama kita orang, kata dia. So Chelsea macam, bukan pramugari kot. Yelah kot, bukan pramugari tu. Tapi Chelsea fikir macam, aku rasa tadi aku nampak dia punya figure, dia punya perwatakan memang macam pramugari. Tapi tak apalah, masa tu dia cakap latih lah. Tapi macam, okey lah, buat tak tahu je lah. Lama pula tu si Chelsea ni tunggu. Pramugari yang ada kat situ pun macam pelik. Chelsea ni tak masuk-masuk lagi. Dia tanya, orang tu tak keluar lagi ke? 15 minit dah tunggu, tak keluar-keluar. So pramugari A ni pun risau, takutlah ada apa-apa jadi dalam tu kan. Dia ketuk pintu bilik air. Lepas dia ketuk, ada balasan dari dalam bilik air yang diketuk juga. Diketuk kat luar, dalam pun berbunyi. So okey lah, memang ada orang lah. So Chelsea cakap macam, kan betul lah ada orang. Tunggulah lagi. Chelsea tunggu lagi 5 minit. Kali ni dia dah tak tahan sangat. Dia cakap dengan pramugari tu, kak, ketuk lagi kak, saya dah tak tahan dah ni, kebelet dah ni. So pramugari tu pun ketuk lagi pintu. Kali ni tak ada jawapan. Dia ketuk lagi berulang-ulang, tapi tak ada jawapan. So dia orang ni pun risau lah. Bukannya risau apa, risau takut apa-apa jadi dekat dalam ke terbang tu, peksan ke. Dua-dua pramugari ni putuskan untuk buka pintu bilik air tu daripada luar.
Dia orang buka je pintu toilet tu, kerotok. Tak ada orang baik dalam tu. Tiga orang depan pintu toilet tu terus macam meremang terus bulu roma si Chelsea dengan dua orang ni tadi. Tu macam, oi, siapa yang ketuk tadi? Dalam rasa takut, Chelsea masuk juga toilet tu. Tapi dia minta dua pramugari tu tunggu depan pintu toilet. Selesai guna toilet, dia pun pergi balik dekat kursi dia. Dia pasang headphone, dia buka TV untuk lupakan kisah tu. Tapi itulah, nak lupakan pun masih lagi terngiang-ngiang. Yang dia nampak masuk toilet tu, siapa? Yang ketuk masa first diketuk dari luar tu, yang ketuk dari dalam tu pula, siapa? Buka-buka je pintu, tak ada orang. Sejak dari tu, Chelsea takut nak naik flight, apatah lagi penerbangan tengah malam. Masa mula-mula Syamil terkenal dulu, masa dia muda-muda dulu, awal-awal dia naik jadi artis lah. Dia ada plan dengan kawan-kawan dia bertiga nak pergi ke Cameron, nak bercuti kat Cameron. So, sama macam Chelsea tadi, plan. So, dia orang pergilah satu hari ni. Bertiga naik satu kereta. So, dalam kereta tu, biasalah budak-budak bujang kan, berjalan, menyanyi, ketawa, huha-huha. Sampailah dia orang ke Cameron. Dia orang pergi ke hotel yang dia orang dah book. Hotel ni, dia orang book seorang satu bilik tau. So, kena tidur sorang-sorang lah semua. Hotel ni macam biasa. Dia tak nampak buruk ke, dia tak nampak macam menyeramkan ke, tak ada. Macam biasa je. Sama macam dalam gambar masa dia orang book. Lepas dah check in apa semua, dah ambil kunci, dia orang pun naiklah lift. Pergi ke bilik masing-masing. Dia orang sampai masa tu pun kira dah malam lah. Tak adalah aktiviti apa pun dia orang buat malam tu. Mungkin hanya lepak-lepak dalam bilik. Ataupun kalau nak keluar pun pergi mamak je depan tu. Syamil pun unpack lah barang-barang dia. Letak beg kat sini, lepas tu letak ni kat sini, letak tu kat situ. Dan siap-siap juga nak berehat. Sebab masa tu dah pukul lebih kurang malam lah, pukul 10 ke. Syamil buka TV, dia pun baring. Sambil-sambil tu juga dia macam main phone, golek-golek atas katil. Sampailah tiba-tiba rupanya dia terlelap, dia tertidur atas katil tu. Tengah sedap-sedap dia tidur, lebih kurang pukul 3 pagi, dia mimpi yang berlaku gempa bumi. Dalam mimpi dia tu gempa bumi. Dia pun, badan dia bergegar-gegar. Sampailah dia macam, bila bergegar dia tersadar. Bila dia tersedar dari mimpi, gegaran tu masih ada lagi. So Syamil ni macam, betul ke memang ada gempa bumi ke ni? So dia bangun, dia macam duduk atas katil. Rupanya dia tengok keadaan sekeliling. Katil dia yang bergegar, bukan gempa bumi. Katil dia je bergegar. Syamil ni macam, apa hal ni, kata dia. Syamil bacalah apa yang dia ingat dalam kepala. Sambil-sambil tu dia cuba capai phone dia, pasang surah Yasin. Dia baca sekali surah Yasin tu. Perlahan-lahan gegaran tu makin slow lah. Bila berhenti je, gegaran tu berhenti je, bunyi suara langsir yang ditutup. Macam tu. Dia tengok langsir ni dia tahulah dia dah tutup tadi. Tapi bunyi lagi. Dia berhenti je bunyi. Macam tu. Terus Syamil macam dia fikir nak pergi ke tak bilik kawan-kawan dia ni. Tapi macam dia buat tak tahulah. Dia pasang Yasin tu, dia pasang je sampai besok, sampai dia tidur, sampailah ke besok dia pasang. Esoknya Syamil ni pun buat macam biasa je, buat macam tak reti je. So sebab dia orang ni kan bercuti, so dah ada plan lah nak pergi situ, nak pergi sini. Sebelum keluar, Syamil susun barang-barang dia. Beg letak mana, seluar gantung kat mana, tuala sidai kat mana, semua dia dah buat. Dia pun keluar. Untuk tak nak mengganggu percutian dia orang ni, Syamil tak cerita apa-apa jadi dekat kawan dia. Dia buat tak tahu je. Setelah seharian berjalan, pergi sana pergi sini apa semua kan, Syamil pun balik dengan kawan dia, balik malam. Setelah dia balik, dia masuk je bilik. Dia tengok keadaan bilik dia bersepah. Beg tak ke mana, seluar tadi dekat mana, semua bersepah. Tuala semua dah kat atas katil lah, dekat bawah lantai lah. So dia macam, bilik aku ke ni, kata dia. Tapi barang-barang ni barang-barang dia. Lepas tu dia fikir, takkan housekeeping masuk. Tapi kalau housekeeping masuk, mestilah kemas. Ini bersepah, apa hal? Dengan rasa kebingungan, Syamil kemas je lah balik barang-barang dia. Sidai balik tuala dia, ambil balik seluar dia, beg dia letak balik. Dia susun macam biasa balik. Settle kemas-kemas, so Syamil pun nak bersiap untuk tidur lah. Baring atas katil. Malam kedua tu, kali ni belum sempat terlelap. Bukan mimpi. Tengah baring tu, katil Syamil bergegar kuat. Kiri kanan, atas bawah, gegar. Masa Syamil nak cakap Allah, itu kan, Allahu Akbar, itu kan, baru dia cakap Allah, dia kena tindih. Badan dia macam kena tindih, dia susah nak nafas, dia macam tak boleh nak buat apa, tak boleh nak bergerak. Dia cubalah baca apa yang patut, dia baca.
cuba lawan juga. Dia lawan je, dia dapat lawan je, dia terus bangun daripada katil dia, dia capai seluar dia, dia terus sarung. Masa dia tengah sarung seluar tu, ni katil ni baru lepas berhenti, dia duduk dah berhenti. Dia sarung seluar. Masa nak sarung seluar tu, dekat tingkap hotel tu, dia nampak ada satu sosok dekat luar tau. Ada satu figure, muka yang sangat menyeramkan. Dia terdiam sekejap, dia terus sambung sarung seluar, keluar bilik, dia terus berlari pergi lobi. Kat lobi terus Syamil rasa badan dia dedar yang macam tiba-tiba demam sekejap. Dia call kawan-kawan dia, suruh turun ke lobi sekarang. Dia ceritakan apa yang berlaku. Malam tu juga Syamil minta kawan-kawan dia check out daripada hotel tu. Teruslah diorang balik bilik, kemas barang masing-masing. Malam tu juga diorang belah. Masa dalam kereta nak balik, bila diorang dah masuk kereta ni, bila keluar daripada parking, jalan dekat depan hotel tu, Syamil tengok dekat bilik dia, yang bilik dia duduk tadi. Dekat tingkap tu ada bayangan, ada figure manusia yang tadi. Bukan manusia, yang menyeramkan tu, yang tadi tu, yang dia nampak masa keluar tu, ada kat situ. Tengah dia tengok situ, tingkap tu tutup. Dia terus terkejut macam, Allahu Akbar, apa benda ni? Syamil dengan kawan-kawan dia takkan pergi ke hotel tu lagi. Tahun 2005, Ari Lasso dengan band dia dan beberapa band lain ada buat satu tour perform ke beberapa tempat di Indonesia lah. So dalam tour ni dia ada pergi satu tempat ni, satu kota ni. Dia tak mention pula apa nama kota tu. Sama macam kes Raisa tadi. Sampai je tempat tu, dia orang rasa hawa dekat suasana dekat kota tu lain macam. Dia punya seram sejuk dia tu lain macam. Dalam van, penganjur sambil dia orang berjalan tu bagi tahu, dia macam briefing dekat Ari Lasso dengan band-band lain ni. Kalau nanti masa korang perform, ada nampak penonton yang pelik-pelik, contohnya macam usia dia dah tak sesuai untuk pergi konsert, ataupun cara diorang ni berhibur ni lain macam, jangan tegur, korang buat tak tahu je kata dia. Dan penganjur tu bagi syarat juga, semua orang ni, semua tim ni jangan mandi selagi tak meninggalkan kota tu. Sebab diorang kan tour kan, so sekejap lepas tu belah balik. Selagi tak keluar daripada kota tu, jangan mandi. Diorang macam, apa bunyi syarat ni? Tapi itulah, terpaksa ikut sebab pihak penganjur kan. Sampailah time malam tu diorang nak kena perform. Memula band pertama, okay, perform. Lepas tu giliran Ari Lasso. Masa tu Ari Lasso cerita, dia dekat atas pentas ni, dia nampak depan dia ni, dalam stadium tu, dia stadium kecil tau. So depan dia ni, stadium ni penuh sangat. Walaupun kecil, tapi stadium tu penuh. Ramai gila orang. Dia kata dalam 12 ke 13 ribu orang. Penuh. Sambil dia perform, dia pun okey lah, enjoy lah dengan crowd punya energy kan. Dan dia perasan juga beberapa kali ada group of penonton ni, dia punya menari, dia punya headbang, dia punya cara layan muzik ni tak ikut tempo, offbeat. Dia macam, asal lain ni aku main tempo ni, tapi dia buat tak tahulah sebab dah atas pentas kan, kita dah tak ingat apa benda yang penganjur tu cerita. Dia dah tak ingat dah. Dia just enjoy the performance. Perform rong sampailah last song. Show pun habis. Habis je show, selalunya akan ada pertunjukan bunga api. Untuk tarik perhatian penonton, tak pergi dekat pentas lah, tak fokus kat pentas lah. Fokus tu pergi ke bunga api lah. Masa pesta bunga api tu, Ari Lasso dengan geng-geng band dia ni masuk dalam van untuk keluar daripada stadium tu. Daripada pentas utama nak keluar ke stadium tu, ada satu je pintu. Pintu tu itulah tempat kru masuk, tempat bandmate masuk, penonton pun masuk kat situ. So, van daripada pentas ni kena lalu penonton yang ramai-ramai ni nak sampai ke pintu stadium ni. Masa dalam van ni, Ari Lasso pelik. Sebabnya, penonton yang ramai-ramai tadi tu dah tak ada. Masih ada orang tapi dia macam separuh daripada yang ramai tu. Tadi tu penuh, dia tengok dia cakap. Tapi tiba-tiba macam dah tak ada. Macam separuh daripada penonton tu tak ada masa van ni lalu ni. So dalam van ni Ari Lasso cakap, "Weh, bagus dia orang ni keluar tertib. Sekejap dia dah keluar." Kau bayangkan daripada last song tadi tu, dia kata dalam 2 minit je last song, lepas tu dia masuk van, dia keluar. Penonton tu hilang, penonton tu tak ada. Cepat gila dia keluar. Macam tertib gila. Salah seorang bandmate cakap, lah, rasanya kat luar ni confirm lah penuh orang. Sebab diorang dah keluar kan, dan nak balik. So dekat luar stadium ni confirm dah ramai. Jam lah kat luar stadium ni. Keluar je van tu daripada pintu stadium, sunyi, tak ada orang. Lagi sekali Ari Lasso cakap macam, "Weh, tadi ramai. Masa keluar ni tak ramai pula," kata dia. Penganjur tu cakap,
Benda ni dah biasa mas, kata dia. So Ari Lasso macam, okay. Sampai je dekat hotel, lepas dah konsert tu apa semua, diorang ni nak bersiap-siap untuk ke kota lain pula, tour kan. Manager Ari Lasso ni lupa tentang pantang larang yang penganjur dibagi tadi. Dia masuk bilik air mandi. Lepas dia mandi tu, baru teringat. Macam, wish, bukan tadi tak boleh mandi ke sampai meninggalkan tempat ni. Tapi dia macam, okay, mungkin tak ada apa-apa lah, jadi dia buat tak tahu je lah. 5 minit lepas dia mandi, salah seorang daripada tim dia tu nak pergi beli rokok depan hotel tu, seberang kena langgar, babe. Patah tangan. Percaya tak percaya, semua macam semua macam terdiam lah, macam wish. Penganjur tu terus marah manager Ari Lasso ni. Itulah tadi aku cakap jangan mandi. Yang kau mandi kenapa? Degil dah ni, kawan kau dah kena. Antara percaya tak percaya, mungkin itu hanya kebetulan yang nak berlaku, atau memang ada pantang larang untuk sesiapa je yang nak datang ke kota tu. Begitulah tadi pengalaman seram, pengalaman horror daripada beberapa orang artis daripada Malaysia dan Indonesia. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Kalau korang suka video ni, tekan butang like. Kalau korang nak sokong channel ni, tekan butang subscribe. Kalau nak beritahu kawan-kawan tentang kehadiran channel ni, tekan butang share. Kalau nak tahu bila lagi yang aku akan upload, tekan butang notification. Follow TikTok dan Instagram Harith Samsimon. Dipersilakan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.